Bertemu kembali rentasan berita edisi 1527. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Wawasan 2020 dinodai. Jangan sampai rakyat hilang rasa hormat. RUU kekal kerajaan disokong. Lempar batu, sembunyi tangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 1991, Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan Wawasan 2020 yang digagaskannya antara lain untuk mewujudkan negara Malaysia yang bersatu menerusi konsep bangsa Malaysia. Tan Sri Rafidah Aziz yang berkhidmat sebagai menteri selama lebih 2 dekad di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir mengimbas kembali betapa wawasan itu merangkumi kepelbagaian kaum dan asal keturunan seluruh rakyat Malaysia. Kini sudah 2024. Marilah kita terus menghormati kepelbagaian kita dan menerimanya sepenuh hati. Marilah kita bersatu dan terus membina Malaysia yang lebih kuat, berdaya saing dan dihormati. Dan tidak membenarkan unsur politik menyebabkan perpecahan di kalangan kita, katanya. Ia merupakan respon terhadap kenyataan yang dikeluarkan Tun Dr. Mahathir yang dilihat sedang mempertikaikan kesetiaan orang Cina dan India di Malaysia. Rafidah membangkitkan ada pihak yang menyuarakan pandangan berkenaan siapakah orang Malaysia. Negara kita sudah merdeka daripada penjajah selama 67 tahun dan telah menjadi Malaysia yang bersatu selama lebih 60 tahun. Warganya adalah orang Malaysia. Mungkin inilah masanya kita benar-benar bersama dengan solidariti sebagai orang Malaysia yang bersatu, menghormati dan menerima kepelbagaian di kalangan kita, katanya. Katanya lagi tiada keperluan untuk orang Malaysia mempersoalkan satu sama lain berkenaan kesetiaan dan rasa cinta kepada negara. Malah mereka yang memberi keaiban kepada negara dan menyebabkan rasa tidak hormat orang lain kepada Malaysia, tidak peduli pun terhadap imej baik negara. Beliau turut menyuarakan penghargaan kepada warga Malaysia termasuk golongan muda yang mengharumkan nama negara menerusi pencapaian mereka terutama di pentas dunia. Mereka melakukannya sebagai warga Malaysia dan ada yang mencapainya tanpa bantuan keuangan kerajaan. Namun mereka kekal sebagai orang Malaysia, katanya. Mahathir yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2020. Tahun sama, beliau mengharapkan wawasannya tercapai memang tidak asing dengan kenyataan-kenyataan yang kontroversi. Wawasan 2020 menggariskan 9 cabaran buat Malaysia termasuk untuk mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Selepas tewas dalam PRU 2022, Mahathir dilihat mula berpihak kepada pembangkang dan kian kerap menyentuh isu berkaitan kaum dan agama. Adakah Tun Dr. Mahathir sudah lupa apa yang telah diperkatakan dan digagaskannya sebelum ini ketika beliau mencetuskan idea Wawasan 2020 atau sanggup melupakannya demi hasrat dan cita-cita peribadi? Menteri Digital Gobind Singh Dio mengingatkan Tun Dr. Mahathir agar tidak membuat kenyataan yang memecah belahkan keharmonian antara kaum di Malaysia ini. Amat malang walaupun telah menerajui negara selama bertahun-tahun, Tun Dr. Mahathir masih merasa wajar untuk membuat kenyataan yang bersifat memecah belahkan, terutamanya dalam hal kaum. Malaysia adalah sebuah negara berbilang bangsa dan kaum. Warga Malaysia adalah daripada pelbagai latar belakang agama dan juga budaya. Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf perkara ini dengan jelas bahawa kecuali sebagaimana yang dibenarkan secara nyata oleh perlembagaan itu sendiri, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara hanya atas alasan agama, bangsa, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang, katanya dalam kenyataan. Tegas Gobind Singh
telah menjadi keunikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bercakap dalam pelbagai bahasa dan fasih berbahasa lebih daripada satu bahasa. Hal itu katanya tidak pernah menjadi masalah atau dianggap sebagai ketidaksetiaan kepada negara sebelum ini. Ia juga diterima umum ramai rakyat kita bercakap lebih daripada satu bahasa. Kebanyakan mereka fasih dalam bahasa Malaysia dan bahasa ibunda mereka sendiri yang termasuk antaranya Cina, Tamil, Iban atau Kadazan. Ini tidak pernah menjadi masalah kepada kami. Sebaliknya, kepelbagaian itulah yang telah menguatkan kita dan meletakkan kita semua dalam kedudukan untuk mendapat manfaat daripada dunia hari ini yang sebahagian besarnya bersifat global, katanya. Benar, kenyataan yang dikeluarkan negarawan itu amat mengecewakan apabila beliau yang hidup di Malaysia sejak sebelum merdeka dan menjadi ahli politik di hampir 2/3 usianya yang mencecah satu abad itu memberi pendapat seolah-olah beliau tidak pernah menyaksikan semua bangsa berganding bahu dan bertungkus lumus membina Malaysia menjadi negara berbilang bangsa sebagaimana hari ini. Bukanlah menjadi satu kesalahan jika kita datang daripada latar belakang kaum, agama dan budaya yang berbeza atau bercakap dalam bahasa yang berbeza. Kita sememangnya rakyat Malaysia dan setia kepada negara kita. Faktanya, Wawasan 2020 disambut kedatangannya dengan kemurungan, berkurung dan kegagalan kerajaan tebuk atap mentadbir urus negara dengan kemeluk langkah syaratan, perintah kawalan pergerakan, darurat, gulung tikar, kibar bendera dan sebagainya. Mungkin ianya petanda bahawa gagasan itu hakikatnya dinodai oleh pencetusnya sendiri. Noktah. Usul menunjukkan asal. Kini angin tidak dapat ditangkap, asap pula tidak dapat digenggam. Seorang bekas menteri yang pernah berkhidmat di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa serangan beberapa kauman terbaru bekas Perdana Menteri itu terhadap kaum India adalah disengajakan dan bertujuan untuk mendapatkan sokongan politik. Bekas Menteri Semua Manusia M. Kulasegaran berkata ini kerana Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang yang diterajuinya kalah teruk di kesemua kerusi yang ditandingi pada pilihan raya umum yang lalu. Apa yang Mahathir mahu lakukan adalah mudah. Pertama, dia mahu memecah belahkan negara dengan menggunakan bahasa penghasut yang menyasarkan kumpulan kaum atau etnik tertentu, memainkan ketegangan atau ketakutan yang ada dalam kalangan rakyat. Kemudian, dia menjadikan satu kumpulan kambing hitam. Dia menyalahkan satu kumpulan etnik untuk masalah masyarakat, cabaran ekonomi atau isu lain yang boleh digunakan untuk mewujudkan musuh bersama dan mengumpulkan sokongan terhadap mereka. Kemudian dia mencetuskan ketakutan. Dengan mempermainkan ketakutan dan prasangka orang, dia boleh mendapat sokongan politik. Dia kemudian mempromosikan stereotip dan menyampaikan mesej yang berbeza mengikut khayal. Kemudian dia membuat usaha terakhirnya untuk kembali berkuasa, kata naib pengerusi DAP itu dalam satu kenyataan yang dipetik Malaysia Kini. Dalam pada itu, pandangan Tun Dr. Mahathir bahawa warga bukan Melayu perlu berasimilasi sepenuhnya untuk menjadi Melayu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Bekas pemimpin UMNO Syahril Hamdan berkata, menurut Perlembagaan, orang Melayu juga perlu beragama Islam. Satu perkara yang Mahathir tak sebut, mungkin disengaja tak sebut. Dia cakap seorang Melayu mengamalkan budaya dan tradisi Melayu menggunakan bahasa Melayu. Ada komponen ketiga dalam perlembagaan yang mentakrifkan orang Melayu, iaitu beragama Islam. Jadi dalam konteks perlembagaan hampir mustahil untuk kita minta seorang bukan Melayu menjadi Melayu dan memaksa dia masuk Islam yang merupakan tindakan tidak Islamik. Ia satu kontradiksi, katanya dalam podcast Keluar Sekejap yang disiarkan di YouTube semalam. Syahril merujuk perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang menyenaraikan takrifan sebagai orang Melayu. Dalam wawancara eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, Tun Dr. Mahathir berkata seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak untuk menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Bekas Perdana Menteri itu juga mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada Malaysia kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Apabila hos program itu bertanya sama ada Mahathir menjangkakan orang bukan Melayu berasimilasi sepenuhnya menjadi orang Melayu atau tidak, Mahathir menjawab dengan tegas, ya,
Mereka sepatutnya begitu. Dahulu kami ada orang India, Pakistan, Arab dan Afrika yang kini Melayu. Dalam maksud mereka berbahasa Melayu di rumah, budaya mereka adalah Melayu. Hos kemudian bertanya jika Tun Dr. Mahathir mengharapkan semua kaum di Malaysia dikenali sebagai Melayu dan bukannya rakyat Malaysia. Sepatutnya begitu, jawab beliau. Mengulas lanjut, Syahril juga menyuarakan rasa kecewa terhadap kenyataan Tun Dr. Mahathir dengan berkata dia tidak seharusnya mempertikaikan kesetiaan warga Malaysia hanya kerana mereka bukan berbangsa Melayu. Sementara itu, Timbalan Presiden Parti Rakyat India Malaysia MIPP S. Subramaniam menggesa Tun Dr. Mahathir disiasat di bawah Akta Hasutan dan kenyataan yang berunsur 3R iaitu institusi raja, agama dan kaum berhubung dakwaannya bahawa masyarakat India tidak setia kepada negara ini. Subramaniam berkata tindakan Tun Dr. Mahathir itu membelakangi Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sewaktu kemerdekaan negara dan sengaja mengapikan sentimen perkauman. Kita semua tahu Tun Dr. Mahathir sering membuat kenyataan kontroversi untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada isu-isu semasa negara. Tetapi wawancara bersama Tanti TV dari negara India merupakan sesuatu yang amat memalukan sistem demokrasi negara. Kenyataan beliau yang mengatakan masyarakat Cina dan India di negara kita tidak patriotik sama sekali tidak tepat. Kenyataan ini daripada seorang bekas Perdana Menteri selama 22 tahun sungguh memalukan. Dr. Mahathir Mohamad perlu disiasat di bawah Akta Hasutan dan 3R, katanya dalam satu kenyataan. Untuk rekod, MIPP merupakan sebuah parti mesra Perikatan Nasional PN. Justru adakah PN akan bersuara tentang isu ini memandangkan Tun Dr. Mahathir telah diangkat menjadi penasihat SG4? Kelihatannya apa yang berlaku tidak ubah seperti dalam filem 3 Abdul. Bapa marah? Tak, suka. Manakala penasihatnya pula berkata 30%. Maruah negara ditolak ke tepi asalkan hasrat memeluk gunung mereka tercapai. Jangan sampai rakyat hilang perasaan hormat dan jangan sampai Tun Mahathir dilabel tidak layak dianggap sebagai seorang negarawan. Cadangan mewujudkan rang undang-undang RUU mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga tamat penggal dilihat sebagai langkah tepat bagi menghalang tindakan mengkhianati mandat rakyat. Terdapat kewajaran RUU itu diperkenalkan termasuk menghalang tindakan sesetengah pihak yang mahu menggulingkan kerajaan semasa atas alasan tidak kukuh atau tidak munasabah sehingga mengetepikan sistem parlimen sebagai medan berdemokrasi. Hal ini berikutan lazimnya negara ditadbir kerajaan yang dibentuk oleh parti politik yang mendapat mandat atau undian rakyat menerusi proses pilihan raya dan langkah menggulingkan kerajaan pula seperti satu pengkhianatan. Pakar geostrategis dan penganalisis politik dari Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, berdasarkan peristiwa menukar atau menggulingkan kerajaan yang terjadi sebelum ini, ia dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat ahli parlimen dan tanpa melibatkan mandat rakyat. Apabila berlakunya langkah syaratan dan kini timbul pula dakwaan langkah Dubai yang pasti wakil rakyat terlibat tidak pernah bertanya dan meminta pendapat rakyat untuk menukar kerajaan atau Perdana Menteri. Sebab itu dikatakan langkah atau cadangan untuk menggubal rang undang-undang ini dapat mengembalikan suara rakyat sepenuhnya, katanya kepada bernama. Kemarin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan supaya satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir sehingga akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Langkah itu disarankan supaya mengelak peristiwa seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 berulang. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya, Profesor Madya Awang Azman Awang Pawi berkata, rang undang-undang itu boleh menjadi mekanisme lebih berperlembagaan dan berparlimen dalam isu memutamatkan keabsahan sesebuah kerajaan. Beliau mencadangkan jika rang undang-undang itu digubal, elemen membawa usul ke parlimen perlu dijadikan sebagai imperatif atau asas penting untuk menguji keabsahan sesebuah kerajaan atau sokongan terhadap seseorang Perdana Menteri. Katanya itu bermakna setiap cadangan untuk menukar kerajaan atau Perdana Menteri perlu dibawa kepada pengetahuan dan perbincangan Dewan Rakyat seperti membawa usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ketika ini terdapat pihak yang menggunakan kaedah akuan bersumpah atau SD sedangkan kita ada sistem
Parlimen untuk menyatakan sama ada mereka iaitu ahli Parlimen masih mempercayai Perdana Menteri atau sebaliknya. Sokongan harus dilakukan dengan undi percaya di Dewan Rakyat sahaja, bukan berdasarkan SD semata-mata. Itu yang paling perlu ditegaskan kepada mana-mana parti politik, terutama pembangkang, katanya. Menurut Awang Azman, kesan tren penggunaan SD dapat dilihat dalam beberapa siri kemelut politik yang berlaku apabila kerajaan persekutuan bertukar 2 kali dalam tempoh sepenggal. Kemelut politik negara pada tahun 2020 hingga 2022 menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dan 2 kerajaan sebelum Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada PRU ke-15 pada 19 November 2022. Namun sekali lagi berlaku episod kebuntuan dengan situasi Parlimen tergantung apabila tiada parti mendapat undian majoriti rakyat. Berdasarkan perkembangan dan suhu politik negara ketika ini, blok pembangkang seharusnya memainkan peranan mereka sebagai mekanisme semak dan imbang kepada dasar yang diperkenalkan kerajaan dan bukannya terlalu fokus untuk mengambil alih pentadbiran. Ketika ini pembangkang dilihat begitu asyik dan gairah dengan permainan sentimen untuk menukar kerajaan persekutuan. Walaupun 5 ahli Parlimen pembangkang sebelum ini sudah menyatakan sokongan mereka terhadap kepimpinan PMX, sepatutnya mereka sudah berhenti memainkan sentimen sedemikian. Sesuatu yang baik, kenapa mesti dipertikaikan? Teruskan jika ianya mendatangkan kebaikan kepada rakyat, kestabilan politik, sekaligus membawa kepada kestabilan ekonomi yang telah lama dibunuh pembangkang ketika mereka menjadi kerajaan. Jom China secara peribadi menyokong penuh cadangan yang dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri untuk mewujudkan RUU mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga tamat penggal kerana ianya satu langkah yang tepat bagi menghalang tindakan mengkhianati mandat rakyat oleh mereka yang tidak ada otak. Cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya rang undang-undang RUU khusus digubal adalah wajar bagi mewujudkan kerajaan yang stabil. Ia turut disokong oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad yang berkata, cadangan supaya mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara ke akhir penggal itu dapat meyakinkan pelaburan dan rakyat dalam meneruskan pembangunan negara. Ini rentetan daripada langkah Dubai sebelum ini. Cadangan Ahmad Zahid itu adalah untuk menutup sebarang peluang kenyataan yang sentiasa mengatakan ada tarikh dan sebagainya. Pelabur akan mengambil kira perkara itu seperti mesyuarat pelaburan Investment Management Centre, Invest Perak sebentar tadi. Kalau setiap minggu ada kenyataan bila masanya pelabur hendak yakin kepada kerajaan Malaysia, katanya kepada pemberita semalam. Sa'rani berkata kerajaan negeri bersedia mengguna pakai RUU berkenaan sekiranya ia diluluskan di Parlimen. Kalau ia telah menjadi perlembagaan, negeri kena ikutlah. Ia mengikut jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi negeri kena sahkan di peringkat Dewan Undangan Negeri. Ia sama seperti perlembagaan berkaitan persempadanan kawasan pilihan raya dan Akta Anti Lompat Parti sebelum ini. Setelah diluluskan, negeri akan ikut, katanya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Perak Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, kerajaan perpaduan yang ada kini sudah cukup kukuh dan tidak wajar isu langkah Dubai dibangkitkan. Saya tidak faham kenapa isu langkah Dubai itu dibangkitkan, melainkan ini hanya sekadar untuk menakutkan pelabur. Ia tidak memberi mesej yang baik kepada pegawai-pegawai perkhidmatan awam kerana mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi government of the day selepas ini. Jadi yang ruginya adalah rakyat. Saya hendak ingatkan 157 kerusi itu sudah cukup stabil dan pihak-pihak terlibat berhentilah kerana bukan sahaja menjejaskan pelabur tetapi ia memberi ketidakpercayaan rakyat kepada institusi politik, katanya. Sementara itu, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menyokong diwujudkan Akta Penggal Tetap Parlimen sebagaimana yang dicadangkan. Bersih sebelum ini telah beberapa kali membuat gesaan yang sama bagi menstabilkan politik Malaysia. Bersih berpandangan Akta Penggal Tetap Parlimen ini penting bagi memastikan kestabilan politik negara yang akan membantu melancarkan usaha reformasi demi kepentingan rakyat. Akta ini tidak akan menafikan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memberi perkenan pembubaran Parlimen sekiranya diminta oleh Perdana Menteri seperti yang dinyatakan dalam perkara 40/2/B Perlembagaan Persekutuan, kata pertubuhan itu dalam satu kenyataan. Berdasarkan akta berkenaan, kata Bersih, sebarang tata cara yang membabitkan usul undi tidak percaya
terhadap Perdana Menteri di dalam Parlimen berasaskan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan harus dinyatakan dengan jelas agar sebarang langkah kemudian yang bercanggah dengan prinsip demokrasi berparlimen tidak lagi berlaku. Ketika pelbagai pandangan positif yang dilontarkan oleh ahli politik, penganalisis, ahli akademik dan pakar perlembagaan, cadangan timbalan Perdana Menteri itu disifatkan sebagai kenyataan orang terdesak oleh pihak pembangkang. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tertanya-tanya apakah faktor yang mendorong Zahid membuat cadangan sedemikian sedangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mendakwa kerajaan pimpinannya mendapat sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Adakah Zahid tidak yakin dengan dakwaan itu? Atau apakah beliau begitu terdesak untuk kekal berkuasa sehingga bersedia untuk membelakangkan perlembagaan dan demokrasi sama seperti yang dilakukannya bagi mempertahankan kedudukan sebagai Presiden UMNO walaupun berlawanan dengan keputusan majoriti ahli dan akar umbi parti tersebut? Soalnya dalam kenyataan media, Taqiyuddin menegaskan pertukaran kerajaan di luar PRU dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan di semua negara dengan syarat pihak-pihak yang mencabar kerajaan dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterima. Perlembagaan adalah sangat jelas dalam hal ini dan telah dimaklumi semua bahawa syarat sokongan majoriti ini menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan secara sah sama ada susulan PRU atau pada bila-bila masa lain. Ia juga merupakan syarat asasi bagi memperoleh perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk melantik menurut budi bicara baginda seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seperti yang diperuntukkan dalam perkara 43/2/A Perlembagaan. Katanya lagi, mungkin Taqiyuddin masih tidak faham kenapa RUU sebegini mula dicadangkan. Ia terpaksa dicadangkan kerana Malaysia mempunyai pembangkang seperti beliau yang bertaraf Perikatan Nasional. Suka bermain dengan sentimen, persepsi dan membawa naratif yang mengganggu gugat kestabilan negara sehingga menghilangkan kepercayaan para pelabur. Tak kalah Taqiyuddin masih tidak faham. Rakyat yang tidak sekolah pun boleh faham. Mustahil seorang ahli parlimen bijak pandai yang dipangkah rakyat tidak mampu memahaminya. Lempar batu sembunyi tangan setiap hari membuat kegentaran awam. Kemudian mendakwa rakyat tengah susah, ekonomi merudum dan kerajaan tidak berfungsi. Sedangkan semua itu berpunca daripada mereka. Ketika menjadi kerajaan sudah diketahui seluruh dunia sebagai kerajaan gagal. Apabila menjadi pembangkang, langsung tidak konstruktif, malah kelihatan bodoh ternganga. Dan apabila diminta membawa usul undi tidak percaya, dinafikan itu dan ini. Tak kala langkah sumbang dilihat gagal, maka orang lain pula dituduh mereka cerita. Jangan bercakap tentang demokrasi jika pembangkang adalah dalang yang membogelkannya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Soal rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.